Al-Fadhil Tuan Imam dan pengurusi Ahli Jawatan Kuasa Surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, duduk dalam majlis ilmu, majlis yang mana para malaikat bersama dengannya. Sebanyak mana kita mengikuti sunnah Nabi, banyak itulah yang kita boleh minum air dalam telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kalau tuan-tuan, mungkin ustaz-ustaz cerita tentang qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, peristiwa bangkit di padang mahsyar. Orang berkata, ya wailana man ba'athana min marqadina. Wailana ni dulu kita sebut wailul likul. Kalau banyak terjemahan saya jumpa, dia sebut macam setengah tu sebut celaka lah. Wail. Dulu yang kita duk ingat, orang duk angkat kabadi tu duk sebut wail, kita kata neraka wail lah. Dia kalau ikut wai saja, waw ya wai. Kalau ikut bahasa Arab, wai, celakalah. Lam tu adalah li, celakalah bagi kamu. Dia macam teruklah. Ataupun kita bangun kita kata alamak, bangun terkejut, alamak. Macam saya orang Penang ni, dia tepuk dia ya, Allah. Orang Penang tak kata Allah, dia kata Allah. Dia kelang kabut, dia terkejut. Dan disebut terkejut tu sehingga mereka tidak sapu pasir-pasir yang ada atas dahinya. Dia bangun dan kita akan berjalan. Panjanglah peristiwa padang mahsyar sampai peristiwa yang masyhur. Kita akan berjumpa dengan haud, telaga haud ataupun sungai yang luas, yang banyak timba-timbanya, dan disebut siapakah yang layak meminum telaga tersebut. Telaga tersebut dikhaskan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Nabi itu dia akan kepung, tak bagi orang pergi. Menunjukkan seolah-olah kemuliaan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tetapi hadis ada menyebut ada yang dapat minum dan ada yang tidak dapat minum. Orang yang beriman dapat minum. Kemudian pula ulama bincang, antara yang paling banyak minum ialah orang yang paling banyak waktu hidup tu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadar minum dia, kadar banyak mana minum, ikut amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita minta, kita doa, kita boleh ikut sunnah Nabi, ikut betul-betul, supaya semua kita dalam surau ni, saya dan tuan-tuan boleh minum sebanyak-banyaknya air yang tidak akan menjadikan kita dahaga selama-lamanya. Ya? Ini nak cerita pasal telaga haud ni panjang. Kadang-kadang kita cerita khas telaga Kautsar. Baik tuan-tuan, ini saya minta maaf terlewat sikit. Ada tetamu datang. Dia pun datang 6:30 petang. Dia, kalau kita tak apalah kawan-kawan, dia ingat tak ada program, dia ingat okey kot, dia ingat PKP lagi. Kalau kita pergi rumah orang, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang beriman, jangan kamu masuk rumah orang yang bukan rumah kamu, hatta tasta'nisu wa tusallimu alaih, melainkan kau minta izin dengan dia. Kita minta izin lah, kita nak pergi rumah orang. Hari ni ada WhatsApp, kawan saya dihantar WhatsApp, saya tak perasan, lupa nak jawab, ada kuliah, minta maaf. Tapi alhamdulillah dapat juga sampai. Dan kita saki-baki hari ni lebih kurang 8.37. SOP sama ke? Kan? Habis masuk waktu ya? Oh, ada juga. Ini tak ikut SOP ni. Ada juga insya-Allah. Kita cuba, insya-Allah kita bagi lengkap kita punya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Biasanya kita baca Tibyan ni banyak adab-adabnya, mungkin kita nampak adab menuntut ilmu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, adab ni satu perkataan yang besar. Yang melibatkan ketamadunan manusia. Kalau tidak, tidaklah Imam Ibn Khaldun mengarang Muqaddimah.
Kitabnya yang terkenal tentang adab. Kalau orang Melayu, orang Malaysia ni kita akan kenal mungkin tokoh pemikir Syed Naqib Alatas. Tuan-tuan pernah dengar nama ni, famous lah. Walaupun dia lahir dekat Bogor, tapi dia duduk UM lama. Pemikiran yang besar. Dia mengarang macam-macam buku. Banyak berkisarkan tentang ketamadunan, falsafah dan macam-macam lagi. Sehingga kalau kita baca Fazlur Rahman puji dia, ni genius umat pada hari ini. Kalau Profesor Wan Muhammad Daud, Wan Muhammad Noor Daud, dia kata apa? Ini mujaddid dia. Sampai tahap macam tu sebab dia cerita tentang adab, ketamadunan dalam bahasa yang sangat besar. Bila kita sebut adab, kita banyak baca hadis kanak-kanak. Nak makan, Nabi tepuk tangan, makan. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sehingga kita terlupa, adab juga ada bagi orang tua-tua. Bila sebut adab, kita nampak anak-anak. Kita nampak dekat sekolah, nampak adab waktu menuntut ilmu. Kita tidak nampak adab ada dalam pejabat-pejabat besar kerajaan. Adab ada dalam mana-mana tempat. Melambangkan perletakan dengan tepat, kata Naqib Alatas. Meletakkan dengan tepat. Tepat tu bermaksud situasi yang perlu senyum, senyum. Situasi kadang tak perlu senyum, tak payah senyum. Situasi boleh gelak, gelak. Ada jenazah, nak gelak, tak gelak dah. Situasi perlu bercakap kuat sikit. Dengan siapa nak cakap, boleh cakap begini, boleh bergurau. Ada orang boleh bergurau, ada orang tak boleh bergurau. Dia ada. Subhanallah. Letak dengan tepat, memerlukan hikmah, ilmu, dan akhirnya dia pandai nak hidup. Sebab itulah adab ni daripada kecil kita didik anak kita. Sebab itulah At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran, walaupun nampak macam kecil, dia cerita tentang adab kita, duduk macam mana, dan banyak kita cerita dekat sini, tetapi sebenarnya adab ni perkataan yang besar, yang luas, yang termasuk bagi kita semua, yang mana mungkin dah besar dah. Kalau kita sebut adab, dah nampak anak-anak kecil ya. Tetapi sebenarnya dia merangkumi kita sampai akhir hayat kita. Kalau tuan-tuan baca bab Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah cerita dekat sini, bab Nabi, orang nak mandi jenazah Nabi. Tuan-tuan jangan main dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nak cakap tinggi sikit, lepas lebih tinggi suara pada Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Sampai Umar bila bercakap depan Nabi, orang selalu tanya, Umar, ulang balik, tak dengar. Selepas kena tegur dengan Nabi, la taj'alu du'a rasul ba'dukum ka du'a ba'dukum ba'dha. Jangan panggil Nabi macam kawan-kawan kamu. Macam mana nak mandi jenazah Nabi? Kita mandi jenazah orang yang kita tak kenal pun tuan-tuan, penuh dengan adab. Betul? Nak masuk tempat mandi pun penuh dengan adab. Orang tu buat maksiat, tak buat maksiat ke? Orang tu terkenal fasik, tak fasik ke? Kita jaga. Apatah lagi Nabi. Tengok macam mana mereka jaga sampai Nabi dah tak ada. Sampai sekarang pun kita ada adab ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita sambung bab saya ingat fasal ke-5. Fasal ke-5. Okey, hari itu kita cerita tentang akhlak seorang pengajar. Baik, fasal ke-5. Yang mana ada dalam apa ni? Muka surat 23. Muka surat 23. Baik, apa kata musannif, pengarang kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Seorang pengajar sewajarnya bersikap lemah lembut kepada orang yang belajar kepadanya dan menyambutnya serta berbuat baik kepadanya sesuai dengan keadaannya. Okey. Seorang pengajar, guru, dia perlu berbuat baik, berlemah lembut, layyin. Tuan-tuan kalau baca bab sebutan, ada qaulan layyinan, ada qaulan sadidan. Faqula lahu qaulan layyinan. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam dengan Harun nak ajak Fir'aun, tuan-tuan. Nak ajak Fir'aun sebab Fir'aun ni, tuan-tuan cakap kasar, tak boleh. Tuan-tuan cakap kasar pun takkan, orang kata tak makan. Tak guna. Sebab apabila kita nak memberi nasihat, kita ada sebab kita bagi nasihat.
Bukan kita nak tunjuk hero, bukan kita nak tunjuk pandai, tetapi kita nak ada perubahan. Faqula lahu qawlan layyinan. Ketika kepada Fir'aun, kita dengan orang rumah kita bukan Fir'aun. Suami kita bukan Fir'aun, tuan-tuan Fir'aun. Tak juga. Tapi apabila nak bercakap dengan Fir'aun, disuruh qawlan layyinan. Ada sebab. Ada sebab. Ada benda ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berdepan dengan beberapa orang raja, Nabi surat Nabi, mungkin Nabi sebut juga Kaisarul Azim. Dalam surat mula Nabi tulis Kaisarul Azim, Nabi tulis kepada Kaisar, raja Hercules Azim, raja-raja yang azim. Azim ni maksud mengagungkan dia, pangkat dia. Panggil dia dengan panggilan yang baik. Tapi bila mana ada sebahagian duta-duta Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dibunuh, contoh dalam kes-kes Hudaibiyah yang Nabi waktu tu Nabi nak pergi serang balik, dengar khabar kata Osman kena tangkap. Ada sebahagian sebut kena bunuh. Yang tu balas balik dalam keadaan agak tegas. Ada bab tegas, ada bab Nabi sebut. Tapi kata musannif ini, seorang pengajar perlulah bersifat lembut kepada anak murid yang belajar dengannya. Kami telah meriwayatkan daripada Abu Harun Al-Abdi, katanya Abu Harun Al-Abdi ni tuan-tuan dia tasyayyuh sikit. Tasyayyuh ni sebahagian sebut tasyayyuh ni dia bukan Syiah tapi dia cenderung ke arah Syiah. Sebab itu Imam Bukhari meletakkan dia sebagai matruk, tertolak hadisnya. Kata Abu Harun Al-Abdi, kami datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni Al-Khudrah, Khudrah. Tuan-tuan kalau baca dengan sahabat-sahabat Nabi ni, dia seronok sebab dia cerita yang betul. Sebab itulah Imam Abu Hanifah, saya baca satu riwayat. Dia kata al-hikayatu 'anil ulama wa majalasatihim ahabbu ilayya min kathirin min al-fiqh li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Sesungguhnya aku lebih suka bila duduk sembang-sembang cerita tentang orang-orang soleh, cerita tentang orang baik. Siapa dia? Sahabat Nabi mesti baik. Cerita tentang mereka kerana lebih aku suka daripada aku mengaji fiqh. Tu cara Imam Abu Hanifah, tuan-tuan. Dia dah alim dah fiqh, tu dia cakap macam tu. Kita tak berapa nak alim lagi kan. Kita tak berapa nak alim, dia cerita pasal orang lah, tak mengaji-mengaji. Tapi cara dia cakap tu, aku seronok bila aku dengar cerita tentang mereka, aku akan nampak adab dan akhlak pada mereka. Seperti bila kita sebut Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni daripada 7 orang yang paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara 7 orang paling banyak hafal hadis. Nombor 1 siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni special. Special sebab dia masuk Islam 7 tahun selepas daripada Nabi hijrah. Suatu orang Syiah dia tak setuju dengan Abu Hurairah. Dia kata mustahil dia hafal 5,000 hadis. Dia kata tipu. Tu yang kita pun bukanlah, saya bukan nak ajak gaduh dengan Syiah tak. Tapi bila mereka condemn orang-orang ni sebab dia mengganggu sistem. Bila dia kata yang ni penipu, banyak hadis jadi tipu ni. 5,000 hadis Abu Hurairah. Ulama jawab, kenapa? Subhanallah. Dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi ahli suffah. Ahli suffah ni satu masjid Nabi, dia ada ruang kat belakang. Mereka ni terputus bekalan, kadang duduk kat situ terus, tidur kat situ semua. Ada orang sponsor makan, ada orang bagi makan dan sebagainya. Abu Hurairah duduk betul-betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafal lebih kurang 5,300 lebih hadis. Ini Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah redha akan mereka. Nabi pernah doa untuk dia. Dia kata, ya Rasulullah, doa dekat aku, doa tak mudah lupa. Saya lupa dah macam mana doa Nabi pada dia. Nabi pun doa semoga dia tak mudah lupa. Dan dia macam copy and paste. Nabi cakap yang masuk. Orang nombor 2 banyak hafal hadis. Siapa dia? Orang nombor 2. Selalu dengar nama dia. An. Ada? Ibnu Umar. Anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengan ayah lagi rapat pada anak. Anak pula lagi banyak hafal hadis. Dia ada beza, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita baca sejarah hadis, bila hadis ditulis, ini kalau orang mengaji hadis, sini ada orang mengajar hadis. Ada tak mengajar pengajian hadis? Sejarah pengajian hadis. Tak ada. Macam mana hadis ditulis? Sebahagian ulama dulu, lebih kurang 500 tahun. Sebahagian ulama mengatakan hadis tak ditulis sebab ada hadis Nabi pernah larang. Abu Sa'id Al-Khudri jugalah. Nabi kata la taktub anni, jangan kamu tulis apa-apa benda pun daripada aku.
Maka ada ulama kata Quran saja Nabi suruh tulis, hadis jangan tulis. Pernah tak kita dengar macam ni? Kan? Nabi suruh tulis Quran, hadis jangan tulis. Okey. Orientalis pakai hujah ni kata, tu hadis tu sebab tu hadis kita tak terima. Orang anti hadis zanadiq. Dia tak setuju, dia kata ni tengok hadis ni macam mana berapa ratus tahun. Kalau ikut Imam Ibn Abdul Bar, dia kata Imam Malik bagi tahu dekat aku orang first yang karang kitab-kitab agama ni, tambah-tambah kitab hadis, orang first. Dia kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Tu lebih kurang 100 tahun lebih. Bolehkah hadis ini yang ada pada kita ini valid tak valid? Nampak macam tak kena. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah. Ini sejarah-sejarah. Betul, Nabi memang pernah larang tulis hadis. Ulama bincang, kenapa Nabi larang? Sebahagian kata Nabi larang sebab ramai sahabat tak pandai menulis waktu itu. Ada sebahagian yang pandai tulis. Namun pandangan ni tak kuat. Sebab kalau tak pandai tulis, macam mana ada penulis Quran? Okay, ada yang kata Nabi larang kerana Nabi tak mau waktu itu mereka konsentrate pada hadis, tetapi nak konsentrate pada Quran. Tak nak campur Quran dengan hadis. Tapi antara pandangan yang kuat mengatakan bahawa hadis Nabi larang tulis tersebut kerana itu hadis yang awal, zaman awal. Sahabat tak boleh faham, tak boleh beza mana bahasa Quran, mana bahasa hadis. Subhanallah tuan-tuan. Dia ada satu zaman yang Nabi cakap, sahabat boleh faham, yang ni Quran. Dia dengar sikit, yang ni hadis. Kita boleh macam tu. Kita dengar ustaz cakap, ustaz ni cakap hadis ke dia yang cakap? Kita pun tak tahu kan? Bunyi Arab sikit dia kata hadis lah. Tak semestinya Arab tu hadis. Menunjukkan Allah bagi barakah. Ulama menyebut para sahabat Nabi barakah, hafazan mereka hebat, termasuk ditambah dengan Nabi jawami' al-kalim, iaitu Nabi dia cakap simple tapi orang boleh hafal. Ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita semua tak boleh, ustaz tak semua boleh. Ada sebahagian cakap dia pun cakap banyak sangat sampai orang tak ingat, dan boleh jadi anak murid memang jenis tak ingat kot. Yang mana dua-dua lah tak ingat. Tapi Nabi dia cakap simple tapi orang boleh tangkap, boleh hafal hadis. Habislah zaman tu sehingga beratus tahun ada ulama menyebut datanglah Khatib Al-Baghdadi, orang Baghdad kat 500 tahun dalam mazhab Syafi'i. Dia karang kitab Taqyidul Ilm, dia buat satu statement, dia kata Quran ditulis, hadis juga ditulis. Dia macam research lah. Zaman dulu cuma tak nama lah PhD, tesis baru, penemuan baru, tak ada. Dia cuma kait hadis-hadis yang pernah Nabi sebut. Nabi kata tolong tulis sedikit untuk orang ini. Ada hadis-hadis Nabi sebut, Abu Hurairah pernah cakap, aku ni orang paling banyak hafal hadis tapi aku tak boleh lawan dengan seorang ni. Siapa dia? Abdullah bin Amr al-As. Ini tawaduk. Dia hafal banyak lagi, tapi dia kata dia tak boleh lawan dengan Abdullah bin Amr al-As. Kerana Abdullah bin Amr al-As tulis, aku hafal. Ada beza orang qaidul ilm bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulis. Jadi Abu Hurairah kata dia hafal tak banyak. Abdullah bin Amr al-As lagi banyak. Sebab Abdullah bin Amr al-As dia tulis. Atau kalau tuan-tuan baca sejarah-sejarah manuskrip orang panggil, antara manuskrip yang ada zaman dulu, orang kadang ada orang cari, ada yang kata hilang. Antaranya dikatakan sahifah suhuf Abdullah bin Amr al-As. Ini disebut oleh para ulama, oleh orang zaman-zaman tabi'in, pernah menyebut dia masuk ke dalam rumah, jumpa dengan Abdullah bin Amr al-As, letak dekat bawah kepala dia satu buku tebal. Jadi dia tanya, apa dia benda tu? Punya jaga ni, jangan kacau benda ni, benda lain boleh kacau, benda ni jangan kacau. Dia kata dalam dunia ni kalau semua benda hancur, selamatnya hanya buku ni dan aku, dia kata. Nescaya aku tak kisah. Maksudnya kalau yang ni selamat, okey, yang lain terbakar pun tak apa. Apa dia? Adalah hadis Nabi direct dengan aku, tidak ada lagi selang-selang orang. Maksudnya tak ada an-an. Direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ada manuskrip ditulis lebih kurang kat 1000 hadis.
Jadi kita kalau kita mengaji, kita nak membersihkan kefahaman kita. Kalau ada orang cakap, zaman sekarang ni banyak Facebook, banyak apa dalam artikel dia kata hadis ni tak tulis zaman Nabi ni. Dia jawab oleh Khatib Al-Baghdadi. Dan ulama-ulama hari ni pun menjawab dengan perkataan sama dengan Imam Khatib Al-Baghdadi. Ditulis, cuma taklah seperti macam zaman Imam Bukhari 300 tahun. Yang banyak-banyak tulis buku masuk, namanya musnad, namanya musannaf, namanya jami', istilah-istilah. Ini kita panggil disiplin ilmu yang sampai dekat kita dalam menjaga agama. Macam-macam teknik yang digawal oleh ulama'. Sebab tu dulu tak ada ilmu. Dulu tak ada pengajian ilmu hadis sahih, hadis dhaif, tak ada. Disiplin pun tak ada. Melainkan ada orang bagi tahu, ada sekali Abu Bakar pernah terbitkan disiplin ilmu hadis. Nak cek sahih tak sahih. Dulu kira datang, sesungguhnya Nabi telah menceritakan kepada kami, sahabat Nabi. Oh, betul, aku tak dengar. Hang dengar. Ikut terus. Sebab tak ada lagi nak tanya, hadis ini tarafnya apa? Hasan ke Mu'tadah? Tak ada. Melainkan ada peristiwa Abu Bakar, orang tua seorang perempuan datang, minta harta pusaka. Dia kata, aku tak pernah dengar ibu nenek tua dapat harta pusaka. Siapa pernah mendengar hadis daripada orang tua ini? Ada saksi tak? Datanglah sahabat Nabi kata, aku juga pernah mendengar daripada Nabi. Datang seorang lagi Al-Mughirah pun cakap, aku pernah mendengar daripada Nabi. Oh, okey. Kalau 2-3 orang cakap, aku percaya. Itu nampak disiplin lah. Cuma dia tak masuk dalam SOP ni. Dia nampak macam disiplin. Oh, macam ni cara nak cek hadis. Zaman tu dulu. Jadi tuan-tuan kalau baca hadis ni seronok. Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, kita tahu Anas bin Malik jadi khadam Nabi. Dia orang nombor 3, kat 2000 hadis lebih. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, wanita paling banyak hafal hadis. Wanita ni tuan-tuan, orang perempuan. Orang perempuan ni tak banyak kita dengar jadi imam-imam besar. Betul tak? Betul? Adakah mereka tidak alim? Ramai dah ni doktor-doktor, profesor-profesor wanita, ramai. Tapi kenapa tak banyak? Kita tak pernah komplain dari sudut pemikiran, akal, cerdik, pandai. Kita tak komplain. Tetapi mungkin nak lawan dengan orang yang tidak ada kekangan waktu dari sudut biologi badan dia. Wanita yang ada haidnya, ada tanggungjawab kadang-kadangnya dalam rumahnya. Ketika mana dia pregnant dengan kekangan-kekangan tertentunya, kepenatat hamalathu ummu, menjadikan namanya tu tak banyak. Bukan tak ada, hari ni ramai profesor hebat-hebat, alim-alim. Saya pernah jumpa guru alim. Saya cerita kat Turki, saya pernah cerita kat sini. Cerita jumpa waktu pergi Turki, itu Ittihad Ulama. Saya bukan ulama, tapi pergi program tu semua ulama, Qardawi semua adalah. Waktu tu pergi-pergi, ada seorang ni daripada, saya ingat Afrika, tapi negara mana satu saya tak ingat. Tapi ulama perempuan yang sangat hebat. Kita pun tak kenal dia, tapi orang-orang Arab ni kenal. Dia tua dah. Bila dia nampak kita, orang pun sebutlah. Ada seorang ustaz, dia kata, apa nama orang ni, doktor tu? Doktor. Pergi dia orang yang pertama menubuhkan satu kumpulan ulama-ulama dekat Afrika. Pergi jumpa dia. Bila kita pergi jumpa dia, kita pun Assalamualaikum. Dia nampak kita. Saya tak tahu buat apa. Dia Afrika dia pakai selendang banyak berbelit-belit tu kan. Dia pun buka-buka, dia ulur tangan. Nak salam. Tuan-tuan salam tak? Salam tak? Salam lah. Salam. Oh, betul, tu bukan PKP. Tu bukan PKP. Waktu tu tak ada PKP lagi. Tak ada COVID lagi. Jadi kita pun nak salam, tak salam. Nampak mata ramai duk tengok. Yang orang dekat kumpul jumpa. Dia pun bila kita, saya pun, nak salam tak salam, dia pun dia tarik balik, dia ambil selendang. 3-4 orang doktor, syekh-syekh ulama kiri kanan. Masya Allah ya walad. Salim. Salam lah. Tapi dia kata tak apa. Sebab dia tengok kita, dia nampak macam anak.
Bagi pandangan dia, musafah orang tua dengan orang muda yang kecil, yang dia tak rasa apa-apa, dia rasa okey. Yang lain semua kata salim barakah. Kita waktu tu mungkin kita pun duk ikut mazhab waktu tu. Ini ulama-ulama keliling. Itu satu pengajaran. Tapi kalau saya balik kampung, kita tak salam lah juga orang tua. Betul tak? Takkan hajah nak salam dengan saya kat belakang. Kan? Tapi rupanya ada bab yang mengharuskan. Ada pandangan dia mengharuskan. Sampai tahap begitu. Ada orang yang alim sampai orang kata salim barakah. Yang cakap pun syekh-syekh. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha orang yang banyak hafal hadis. Subhanallah. Walaupun ada kekangan, dia muda. Lebih kurang hampir 2210 hadis. Ibnu Abbas, subhanallah, waktu Nabi wafat umurnya 13 ke 12 tahun. Maksudnya berapa tahun dia hafal hadis dengan Nabi? Sebahagian kata hampir berapa bulan, setahun 2 bulan sahaja dia duduk dengan Nabi, dia jadi faqih. Cerdik dia berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah lebih kurang 1500 hadis, dan juga yang terakhir yang kita sebut tadi Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata apa? Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastawsu bihim khayra." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi cakap dekat kami, sesungguhnya manusia itu adalah pengikut kamu. Maksudnya kepada orang-orang mengaji ni, orang mengajar ilmu ni, manusia yang main dekat kamu ni taba'un lakum, pengikut kamu. Maka kata dia apa dia? Dan kamu akan ada orang yang datang kepada kamu daripada pelbagai penjuru bumi untuk belajar ilmu agama. Ada ramai kadang-kadang mengaji jalan jauh-jauh tuan-tuan. Mujahadah. Kadang-kadang spend duit, naik motor hujan-hujan nak mengaji. Jadi kamu kena jaga-jaga. Yang datang tu boleh jadi datang jauh-jauh, memang nak menuntut ilmu dengan kamu. Lepas tu dia kata apa? Jika mereka datang kepadamu, berwasiatlah kamu kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Tuan-tuan, nak bagi tahu kita tak tahu anak murid kita. Tuan-tuan mungkin speaker kat pejabat, ataupun tuan-tuan pun pernah ceramah-ceramah mana-mana, tempat saya pun tak pastilah. Dalam bidang masing-masing, kita tak tahu anak murid kita tu hebat tak hebat, bagus tak bagus, orang susah, dia dah habis duit banyak dah nak datang ke sini, kita tak tahu. Tiba-tiba kita datang-datang, kita dengan bahasanya teruk, bahasanya kotor, tak layan dia dengan baik, maka dia datang dengan dan pulang dengan hampa. Akhlak Nabi SAW, kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan masuk Maulidur Rasul akan baca Syama'il Muhammadiyah. Antara hadis Nabi yang masyhur, hadis yang mengatakan bahawa Nabi apabila tengok muka orang, maka Nabi akan tengok betul-betul muka orang bila dipanggil oleh orang. Subhanallah. Ulama sampai buat kesimpulan, apa maksud bila orang tengok Nabi, Nabi tengok orang tu. Bila orang panggil Nabi, Nabi tengok orang tu. Nabi berhadapan dengan dia. Apa maksud dia? Nabi ni pandai nak tackle orang, bagi orang suka kat dia. Kita orang cakap kan tak tengok kita pandai bagi orang sakit hati dah. Orang cakap kita tak pandai tackle, tak pandai nak sembang baik-baik. Walaupun dia tu orang yang imra'atus sauda, wanita tukang cleaner Masjid Nabawi, pun Nabi pandai jaga hati. Kita kadang dengan staf kita pun terlepas pandang, lebih kurangnya pegang handphone sembang. Apatah lagi dengan mak ayah kita. Dengan siapa-siapa pun dikenali Nabi, bila orang tanya, cakap, panggil, Nabi akan muqabalah, mubasyarah, depan-depan. Dia nak tackle. Saya rasa saya ramai jumpa orang-orang baik macam ni. Ramai. Saya yang takut, saya mungkin tak terlayan orang. Kadang makan, tuan-tuan, orang, kita nak makan, orang duk main tangkap gambar. Kita pun lebih kurang macam artis jugalah. Tapi tak kahwin orang. Makan. Tiba-tiba kita pun rasa macam nak makan, nak tangkap gambar. Jadi kita rasa alamak kan. Tapi bila fikir balik, macam mana Nabi boleh layan? Tak sampai kita tahap macam tu. Tak sampai. Ada sebahagian ulama yang kita jumpa, ramai orang soleh, bila dia layan, dia pegang kita, dia pegang tangan kita, dia seronok dengan kita, dia tengok muka kita. Syekh-syekh ni kadang bila dia layan kita, kita rasa macam dia tak tahu ke aku ni bukanlah teramana sangat, tapi dia layan kita tu, subhanallah. Sebab itulah kita pun nak ada perangai macam tu, akhlak.
Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Telah kami meriwayat seperti di dalam Musnad Ad-Darimi daripada Abu Darda radhiyallahu an. Ad-Darimi. Data kalau nama-nama Ad-Darimi. Sunan ada berapa sunan? Sunan Sittah, orang sebut Sunan Sittah. Sunan Sittah, dia ada macam-macam. Musnad yang disusun ikut sahabat-sahabat punya nama. Al-Jami', ini istilah-istilah. As-Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada tak kitab lain yang dia kata ini kitab sahih? Ada tak? Ada. Contohnya Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah. Tetapi ulama kata dia declare aku hanya kumpul hadis sahih. Pun ada orang komplain, bukan komplain, yang komplain tu bukan kita. Ulama hadis kata yang betul-betul tak ada hadis, yang susah nak cari, yang dhaif ni, dua ni je, Bukhari, Muslim. Ibn Hibban dan Khuzaimah pun walaupun dia declare kami hanya kumpul hadis sahih, tak dapat. Kalau Ahmad bin Hanbal 750,000 hadis. Kita sebab baca 40,000 hak berulang-ulang. Ada kumpul. Tu kitab kalau siapa beli Mustad Imam Ahmad bin Hanbal, berat kagu. Berat, memang banyak. Tapi sebab dia hafal 1 juta hadis. Dia kalau baru ni meninggal, Syekh Musnid Ginting di Indonesia dia meninggal. Kemarin dulu. Al-Musnid ni sebenarnya gelaran yang orang yang menghafal sanad-sanad. Tapi ada peringkat lebih tinggi pada musnid, iaitu muhaddis. Muhaddis ni dia dengar hadis, dia boleh bau. Hadis ni macam tak betul ya, hadis ni tak sahih ni. Dia boleh bau. Dia ni cakap kelentong tak kelentong aku boleh tahu. Itu tu kata orang yang muhaddis. Sebab dia hafal banyak hadis. Lepas tu nama Al-Hakim, Al-Hafiz. Al-Hafiz ni kita panggil untuk orang hafal Quran di Malaysia. Padahal Al-Hafiz ni hafal kat 100,000 hadis. Hafiz 100,000 ada. Ada 1,000. Nama dia Hafiz. Al-Hafiz, Al-Hakim, Al-Huffaz, Al-Hujjah. Sampai nama-nama peringkat-peringkat ratus ribu hadis. Ada yang sampai tahap mereka ni bila lalu saja dia cakap saya tidak pernah mendengar hadis ini. Maksudnya tak ada lah tu. Kalau kita orang tanya, Ustaz tahu tak hadis ni? Saya pun tak pernah dengar. Maksudnya belum tentu tak ada. Sebab kita bukan hafal banyak. Amirul Mukminin fil ilm al-hadis. Ada ya orang sampai tahap macam tu. Mustad Ad-Darimi ni dia tak termasuk. Kita ada Sahih Bukhari nombor 1, nombor 2 Sahih Muslim, nombor 3 Nasa'i, lepas tu Abu Daud, lepas tu ada tak? Lepas Abu Daud apa dia? Tirmizi, lupa saya. Tirmizi, lepas tu Ibnu Majah. Cuma Ad-Darimi orang bincang, Ad-Darimi dengan Ibnu Majah mana lebih? Ni standard orang letak. Nak sebut buku mana paling kemah, paling kejap. Subhanallah. Baik, tuan-tuan sama sikit lagi Baik, seorang guru, sempat ke ni? Seorang guru mesti memberikan nasihat bagi mereka kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah lillahi wa kitabihi wa lirasulihi wa li'aimmatil muslimin wa 'ammatihim." Agama itu nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, kitabnya, rasulnya, para pemimpin muslimin dan orang awam di antaranya. Sebab agama ni nasihat, tuan-tuan. Agama ni nasihat. Sebab itu ulama menyebut nasihat ini fardu kifayah. Kalau ada benda buruk berlaku, maka tidak ada nasihat, maka semua orang tak memberikan nasihat, maka semua orang berdosa kalau dia tahu benda tu perlu dinasihatkan. Tapi nasihat ni pun ada perbincangan ulama. Nasihat tu adakah perlu untuk kita dapat nasihat untuk kita nak dia tu terus berubah on the spot? Tidak semestinya. Ini nama nasihat. Kata Al-Imam San'ani dalam Subul Salam, hadza hadis. Hadis ini jalil. Dia kata, jalil, hadis ad-dinu nasihat. Hadis ni 1/4 daripada agama. Hadis tentang nasihatlah. Sebab itu kemarin saya tengok ada orang duk viral, orang Arab pandai dia buat. Dia guna TikTok juga. TikTok, Haji, Tok Imam ada TikTok? Ada TikTok. Dia buat TikTok ni kan. Tapi dia buat TikTok baguslah. Dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, Nabi kata antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam
kata Nabi ni Allah ni antara perkataan yang Allah sangat tak suka. Perkataan yang Allah sangat tak suka. Apa dia? Ayaqul ar-rajul lir-rajul. Bila seorang lelaki cakap dekat seorang lelaki, ini perkataan yang Allah tak suka. Tuan-tuan, kalau jumpa perkataan yang Allah tak suka, ada banyak. Sebahagian ulama menyebut perkataan paling Allah tak suka adalah menyebut Allah itu ada anak. Itu satu bab lain. Okey. Tapi ini antara perkataan yang Allah paling tak suka, bila seorang lelaki, taqul ar-rajul lir-rajul, cakap kepada seorang lelaki, ittaqillah. Bila kita cakap dekat orang tu, takutlah Allah. Dan orang tersebut jawab balik. Fayaqul alaika binafsik. Orang tu jawab balik, jangan duk fikir tentangku, jangan duk kisah tentangku. Bagi engkau urusan kau, bagi aku urusan aku. Perkataan yang paling Allah tak suka. Bukan paling, antara perkataan yang Allah sangat tak suka. Bila orang datang dekat kita, ittaqillah, kita kata hang aku. Allah tak suka. Sebab ad-din nasihat, agama ini nasihat. Kalau orang tu nasihat dalam keadaan orang muda kata poyo, tu cerita lain. Tapi orang nasihat dengan jujur, dengan ikhlas, kita kata jangan duk cakap. Nak nasihat diri kau sendiri, tak ada. Terimalah nasihat. Kerana itu antara perkataan yang paling Nabi tak suka. Hadis riwayat Baihaqi. Ini dalam Syu'abul Iman, dalam bab iman, menunjukkan kita orang yang beriman sudi menerima nasihat orang lain, insya-Allah. Dan dikatakan termasuk nasihat bagi Allah SWT dan kitabnya yang memuliakan pembaca Al-Quran dan pelajarnya, membimbingnya kepada maslahatnya, bersikap lemah lembut kepadanya dan membantunya untuk mempelajarinya sedaya mungkin, serta memujuk hati pelajar di samping bersikap mudah ketika mengajarnya, bersikap lemah lembut kepadanya dan mendorongnya untuk belajar. Saya rasa panjang sangat ni fasal ni. Kita berhenti kat situ ya. Cumanya boleh teratur ada 1-2 soalan sebelum kita ni. Sama aja dia punya sebut ni, sikap lemah lembut, kita kena memberi nasihat kepada orang yang mana kita kena memberi nasihat dan kita mudah menerima nasihat. Kemudian ada hadis yang sebut tentang macam mana kita melayani orang dengan kata-kata yang lemah lembut. Kemudian disebutkan laisal mu'min, tidaklah seorang mukmin itu bitta'an walal la'an, tidaklah seorang mukmin itu orang yang suka melaknat orang, walal fahish, menggunakan bahasa yang kotor, dan dikatakan suka merendah-rendahkan orang. Antara tanda untuk melihat orang itu ahli neraka waktu di dunia lagi. Kita susah nak kata orang tu ahli neraka. Tapi hadis ni kita kalau boleh tengok kat kita. Kalau tengok kat orang, dah nampak orang sampai ke sudah. Kalau nak tengok tanda-tanda orang itu ahli neraka, orang tu cakapnya kasar, merendah-rendahkan orang, suka, itu tanda-tanda dia. Dipanggil mengambil sifat Allah, iaitu kibriya, takabur. Takabur ni hak milik mutlak Allah, bukan hak kita. Allah sebut aku kuasa, aku kuat, dia tak apa. Allah Rabbul Jalil, Tuhan. Kita gunakan sifat perkataan Allah yang baik-baik, Hanan yang Mannan. Perkataan Jabbar, perkataan yang menunjukkan kekuasaan Allah, itu bagi kepada Allah. Walaupun kita tak mampu menandingi sifat Rahim, Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau tak ada apa-apa, semoga kita semua mengambil pengajaran daripada fasal 5 ni sampai fasal ke-6 ni. Walaupun pendek, paling kurang kita dapat sebuah sedikit manfaat. Dan kita balik, tuan-tuan, kalau kita setakat kita mengaji, saya pun cakap pada diri saya sendiri, kalau kita balik, kita datang majlis ilmu sekadar mengambil ilmu, sekadar informasi, saya ingat kitab ni tuan-tuan boleh baca sendiri, betul tak? Dan kalau kita nak mengaji ilmu dekat sini, saya ingat kita Google banyak dah sekarang boleh dapat, betul? Saya rasa buka YouTube pun banyak dah. Sebab tu bila kita datang majlis ilmu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita niat semoga kita datang bukan setakat nak dapat info masuk otak, tetapi kita boleh berubah. Kita boleh berubah. Balik ada perubahan sedikit, tambah-tambah beradab dan akhlak.
Semoga mendapat cahaya petunjuk daripada berkah kitab ni. Allahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri, hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.